Halo kawan-kawan, kita bertemu lagi di channel Rungus Sniper. Oke, video pada kali ini saya ingin berfungsi tips-tips dan pengalaman salah seorang follower channel ini. Oke, tips-tips dan pengalaman yang beliau fungsikan di salah satu video saya ya di sini video ini dia berkongsikan tips-tips dan pengalaman dia ketika berada di hutan. Oke kawan-kawan, saya akan baca tips dan pengalaman beliau lah yang pernah dia tulis dalam ruang komen salah satu video dalam channel saya ini. Oke, antara komen beliau yang ingin saya kongsikan pada kawan-kawan semua, dalam komen Tuan Saifullah Abdullah, kita orang Sabah membesar dengan aktiviti memburu dan mencari rezeki di hutan. Sebab itu, mana kita berada pun, ingat pantang larang yang nenek moyang kita ceritakan semasa dalam hutan. Semasa dalam perhikmatan dahulu, saya dan sahabat saya orang Sarawak pernah bertembung dengan makhluk yang dipanggil orang tinggi atau hantu gala. Orang tinggi dan hantu gala. Yang Abang Sarungus panggil ranggau mungkin bene, yang badan besar, tinggi, dan berbulu. Kalau tidak silap saya lah. Sebab bapak saya pun ada cerita bene. Memang makhluk ini memang berbadan besar, tinggi, dan berbulu. Oke, nasihat Tuan Saifullah Abdullah bila bertembung dengan makhluk halus seperti ini adalah bertembung atau berjumpa dengan makhluk ini, jangan sesekali kita lari. Sebab jika kita lari, benda itu akan kejar dan pijak kita. Jadi dalam diam dan coba iktibar, seperti baca ayat Quran bagi yang Islam, bagi yang lain gunakanlah petua masing-masing, kata Tuan Saifullah Abdullah. Kawan-kawan, dengar tuh tips dan nasihat pengalaman Tuan Saifullah Abdullah. Oke, tips Tuan Saifullah Abdullah lagi dalam komen ini yang ingin saya kongsikan adalah seperti berikut. Saya ingin ambil kesempatan kepada sahabat-sahabat dan kawan-kawan kita yang berminat atau selalu masuk hutan. Sekiranya kita sesat dalam hutan dan kita asik bergerak atau berjalan tempat yang sama, kawan dan sahabat semua hendaklah berhenti berjalan dan berehat sebentar. Ini mungkin yang kena gangguan tuh ini makhluk penunggu hutan yang jenis suka mengusik itu, suka kasih sesat orang, yang bilang rungus tutu modong. Jadi ini merupakan tips dan pengalaman beliau lah untuk
cara lain mengatasi gangguan makhluk halus itu tumulong. Oke, saya teruskan membaca komen beliau lagi, kawan-kawan. Selepas itu, kawan dan sahabat semua, cari satu batang pokok yang tegak dan lurus sebesar lengan. Potong pokok tersebut, pangkal dan ujung kira-kira panjang 1 depa, dan pusingkan batang tersebut dan cacakkan ke tanah. Maksud saya, yang ujung ke bawah dan pangkal ke atas. Dengan izin Allah, kita akan jumpa jalan kita semula. Kerana perkara ini selalu saya lakukan semasa saya sesat di dalam hutan. Wah, bekas tentera ataupun tentera pun boleh sesat juga, kawan-kawan. Jangan main-main dengan makhluk halus, kawan-kawan. Oke, saya teruskan membaca. Dan saya pernah sesat semasa memburu di Johor dan di Pahang selama 6 jam. Dan asyik berpusing di tempat itu sahaja. 6 jam, kawan-kawan. Bukan sekejap itu. Kalau tidak lasak memang penat sudah itu, 6 jam berjalan situ-situ saja. Oke. Saya sambung baca lagi, kawan-kawan. Contoh pokok besar, kita jalan selang sejam jumpa pokok yang sama. Itu bermakna kita dah sesat. Ya, betul. Kalau balik-balik jumpa pokok yang terutama yang kita tanda itu kan, garanti sesat sudah itu, kawan-kawan. Dan nasihat Tuan Saifullah Abdullah seterusnya, tajamkan mata dan ingat kita semasa di dalam hutan untuk mengingati satu-satu objek yang kita jumpa, kata beliau. Memang mantap lah kalau tips dari pusara tentera, pelbagai ilmu dan pengalaman dari kawan-kawan dia di Sarawak, mungkin ketika di Angkatan Tentera di Raja Malaysia pun ada juga, saya rasa, tips-tips yang dipelajari di sana. Oke, kita sangat-sangat berterima kasih kepada Tuan Saifullah Abdullah atas perkongsian tips dan pengalaman beliau ketika berada di hutan. Jadi kawan-kawan, semoga pengetahuan kita ketika sesat di dalam hutan, tak kiralah kita buat apa di dalam hutan. Kita bawa pelajar-pelajar dari sekolah rendah, sekolah menengah, universiti untuk buat aktiviti di dalam hutan ataupun kita cari obat herba di dalam hutan ataupun memburu Jadi tips-tips ini seharusnya kita tahulah supaya kita ada asas juga lah untuk mengatasi gangguan makhluk halus atau penunggu di dalam hutan. Oke lah kawan-kawan, semoga perkongsian saya pada video pada kali ini bermanfaat kepada Anda semua. Sila kongsikan video ini supaya ramai yang tahu. Dan
tips-tips ini nanti boleh mengurangkan kes sesat di dalam hutan yang mengambil masa berhari-hari. Sebab ada juga kes yang sesat yang pernah kita dengar dalam berita, sehingga ya palis-palis ada yang sekali ditemui sudah tidak bernyawa, dan ada juga lah yang bernasib baik tapi sekali ditemui sudah agak lemah. Jadi kongsikanlah video ini biar semua orang tahu cara mengatasi gangguan makhluk halus ataupun penunggu hutan. Oke lah kawan-kawan, terima kasih karena menonton video ini. Semoga kita berjumpa lagi di video saya yang akan datang. Hai no, magasu!